Alright, Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih. Okey, terima kasih anda yang join. Terima kasih. Bismillah. Okey, terima kasih anda yang join. Terima kasih. Selamat malam. Okey, terima kasih. Okey, boleh komen. Okey, santai-santai malam ni, alhamdulillah. Okey, kita sembang-sembang, kita ambil peduli insya-Allah. Okey, terima kasih anda yang join, terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Selamat malam. Okey, terima kasih anda yang join, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam. Okey, selamat kembali kepada anda yang join sejak daripada pagi tadi. 11:15 minit pagi. Okey, sehingga Zuhur. Kita berhenti sebentar. And then kita sambung balik pada jam 2:30 petang. Sehingga azan asar kita berhenti untuk solat fardu asar berjamaah di masjid. And then pada jam 5 petang, okey, pada jam 5 petang kita comeback balik. Okey, kita comeback balik. Dan kita berhenti lebih kurang, okey, lebih kurang jam 6:50 macam tu. Okey, sebelum kita beri laluan kepada solat maghrib. Alright. Alhamdulillah kita selesai solat maghrib berjamaah di masjid. Okey, dan syukur selesai solat isyak berjamaah di masjid. Alhamdulillah. Dan pada malam ini kita comeback. Okey, kita comeback bercakap berkenaan dengan GISB. Okey, GISB. Okey, jadi kepada anda yang join sejak daripada pagi tadi, okey, sejak daripada pagi tadi mungkin anda boleh bantu berikan sedikit summary, okey, berikan sedikit summary apa yang kita bincang, apa yang kita utarakan sejak daripada pagi tadi. Sejak daripada pagi tadi. Dan suka nak bagi tahu, tuan-tuan dan puan-puan, suka nak bagi tahu kepada anda yang join, okey, bila anda tekan banyak love dekat skrin, meningkat banyak love dekat skrin, okey, sebenarnya untuk algoritma TikTok ni dia akan menyebabkan ramai orang akan aware tentang live ini. Macam itulah saya difahamkan. Tak tahulah macam mana. Okey. Dan terima kasih kepada anda yang berada di luar, okey, berada di luar daripada live ini. Alright, terima kasih. Alright, terima kasih banyak. Okey, malam ni kita nak bercakap berkenaan dengan Imam Mahdi. Okey, malam ni okey, kita nak bercakap berkenaan dengan Imam Mahdi. Okey, bismillah. Okey. Malam ni kita nak bercakap berkenaan dengan Imam Mahdi. Dan kita mulakan tadi, pada sesi petang tadi, tuan-tuan dan puan-puan, lepas asar. Saya bercakap berkenaan dengan, saya mulakan pada sesi asar tadi berkenaan dengan kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ia berpindah kepada Khulafaur Rashidin. Kemudian selesai Khulafaur Rashidin, datang kepada Bani Umayyah, kemudian datang pula kepada zaman Abbasiyah,
dan membawa kepada Uthmaniyah. Salah satu daripada cabaran terbesar umat ketika itu dan sehingga sekarang adalah apabila berlaku percubaan, berlaku percubaan untuk melemahkan umat. Percubaan untuk melemahkan umat. Itu kalimah dia, percubaan untuk melemahkan umat. Sebab ketika itu kekuatan umat Islam adalah mereka tak mampu untuk melemahkan fizikal umat. Kemudian mereka juga tidak mampu melemahkan intelektual umat. Dan akhirnya mereka mencari jalan bagaimana supaya umat ini boleh dilemahkan. Dan akhirnya mereka cari jalan, mereka jumpa jalan yang terbaik adalah masuk ke dalam akidah. Itu saya simpulkan, masuk ke dalam akidah. Maka berlakulah apa yang saya cerita, pada petang tadi lepas asar. Saya bercakap berkenaan dengan bagaimana seorang tokoh yang berasal daripada Parsi, kemudian mengembara, dan beliau seorang pemuisi yang cenderung kepada ajaran kebatinan, yang mana tuan-tuan dan puan-puan, yang dimaksudkan beliau adalah Husain bin Mansur bin Yahya Al-Hallaj. Kepada anda yang terlepas, saya minta maaf, saya takkan ulang balik pada malam ini. Dan itulah yang kita bincangkan, yang panjang lebar tadi kita bercakap berkenaan dengan Husain bin Mansur bin Yahya Al-Hallaj. Dan saya mention pada petang tadi, bila mana Al-Hallaj ini masuk ke India, apa yang dia buat, dan dia balik daripada India ke Baghdad, apa yang berlaku, sehinggalah membawa kepada qadi ketika itu, mereka melihat apa yang dibawa oleh Al-Hallaj itu tidak bersama dengan arus perdana ketika itu, yang menyebabkan dia dihukum mati. Alright, selesai. Dan daripada situlah berlakunya, kita panggil perubahan wajah. Perubahan wajah kepada umat Islam yang membawa kepada pemikiran yang dibawa oleh Al-Hallaj. Jadi pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak bercakap apa? Kita nak bercakap berkenaan dengan Imam Mahdi. Pada malam ini kita nak bercakap berkenaan dengan Imam Mahdi. Berapa ramai di kalangan anda yang menonton, anda tertanya-tanya, anda tertanya-tanya berkenaan dengan Imam Mahdi, ataupun anda pernah membaca, anda pernah mungkin meneliti, ataupun anda mungkin pernah dengar-dengar orang bercakap tentang Imam Mahdi. Mungkin anda boleh komen dan share insight anda di kaca skrin. Bismillah. Dan malam ni kita ambil kesempatan, saya ambil kesempatan, tuan-tuan dan puan-puan, saya ambil kesempatan kita bercuti, kerana sambutan Maulidur Rasul. Dan kalau anda perasan pada petang tadi saya mulakan apa? Saya bercakap berkenaan dengan kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan berlakunya apa yang berlaku. Berlakunya apa yang berlaku. Alright, jadi pada malam ni, tuan-tuan dan puan-puan, bila bercakap tentang Imam Mahdi, bercakap tentang Imam Mahdi, yang pertama kita boleh faham adalah antara tanda-tanda, antara tanda-tanda besar kedatangan kiamat adalah munculnya Imam
Mahdi. Itu benda first yang kita kena faham. Okey, antara tanda-tanda kiamat apabila munculnya tanda-tanda besar ini, apabila munculnya Imam Mahdi. Dan ada disebutkan bahawa, tuan-tuan dan puan-puan, Imam Mahdi ini akan keluar di akhir zaman, dan Imam Mahdi ini datang daripada jalur Ahlul Bait. Datang daripada jalur Ahlul Bait. Yang mana dengan munculnya Imam Mahdi, dengan munculnya Imam Mahdi, asbab daripada itu Allah mengukuhkan agama, asbab daripada munculnya Imam Mahdi. Dan hari ini kalau kita lihat, tuan-tuan dan puan-puan, Masya Allah, Tabarakallah, 1 sampai 10, anda rasa umat Islam ni kuat ke lemah? Kuat ke lemah? Kuat ke lemah? Kuat ke lemah? Tuan-tuan dan puan-puan, wallahu ta'ala a'lam, kita melihat umat terlalu lemah. Kita boleh cakap macam itulah. Terlalu lemah. Dan terpulang kepada anda punya observation lah. Tetapi kita faham umat terlalu lemah. Contoh kelemahan umat Islam, contoh yang paling kita rasa lemah lah. Kita hanya dapat menonton, hanya dapat membaca, hanya dapat mendengar saudara-saudara se-Islam kita yang berada di sempadan Mesir dan berjiran dengan Jordan dan tak jauh sangat daripada Saudi Arabia, mereka diperlakukan begitu rupa yang dahsyat. Satu. Dan kalau kita mengambil in term of education, in term of economy, semua benda kita mungkin berada jauh ketinggalan. Jauh. Baik, ala kulli hal. Cuma nak sebut apa? Imam Mahdi ni tanda kiamat besar, akan keluar di kalangan Ahlul Bait, yang mana Allah mengukuhkan agama sebab daripada keluarnya Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi ni dia akan memimpin orang Islam selama berapa lama dekat muka bumi ni? Kalau kita baca hadis, kita akan jumpa di mana dia akan memimpin, selama 7 tahun. Memimpin selama 7 tahun. Dan bumi ni akan dipenuhi keadilan, nikmat yang manusia tak pernah rasa sebelum ni. Tuan-tuan, kalau you all perasan, antara yang kita rasa missing sekarang apa dia? Keadilan, betul tak? Ramai orang yang mempertikaikan tak adil, awak zalim. Nampak tak? Kita ramai, saya rasa ramai orang macam tu. Saya rasa kita banyak bercakap tentang kembalikan keadilan, betul tak? Ini menggambarkan dunia dipenuhi dengan, mungkin skala keadilan tu mungkin 5/10, 4/10, wallahu ta'ala alam. Tetapi itulah yang sering diperkatakan all over the world, hatta umat Islam sendiri. Jadi keadilan itu adalah sesuatu yang dibawa oleh Imam Mahdi yang tak pernah dirasai sebelum ini. Macam tu. Dan keadilan itu satu benda yang hilang daripada kita sejak zaman berzaman. Baik. Jadi kan, satu lagi, bila Imam Mahdi ni turun, satu yang paling clear keadilan. Kemudian
bumi ini, kata para ulama, akan mengeluarkan pelbagai tumbuhan. Pelbagai tumbuhan akan keluar, subur. Okey? Sehingga langit menurunkan hujan dan harta melimpah ruah tanpa batas. Okey, kalau anda baca buku kalau anda baca buku yang bertajuk Ashratus Sa'ah. Ashratus Sa'ah yang dikarang oleh Yusuf Al-Wabil. Yusuf Al-Wabil. Okey, dia bercakap tentang hal ini. Okey, Yusuf Al-Wabil dalam bukunya Ashratus Sa'ah, dia bercakap tentang 7 tahun Imam Mahdi ni syarat. Kita panggil tanda-tanda besar kiamat. Memerintah 7 tahun, bawa keadilan yang luar biasa, bumi ni subur, turunkan hujan yang bagi rezeki, harta melimpah ruah. Nampak tak? Jadi itu apa yang kalau kita boleh rujuk dalam buku Ashratus Sa'ah yang dikarang oleh Yusuf Al-Wabil. Baik. Now, apa kaitan dengan GISB? Okey, bila saya cerita benda-benda ni, tuan-tuan dan puan-puan, nanti anda yang biasa baca tentang Abu Ya Asy'ari, anda yang biasa baca tentang Syekh Suhaimi, secara tidak langsung anda dapat jawapan malam ni. Itu pun saya sebenarnya. Kenapa saya bacakan, kenapa saya cerita kepada anda daripada pagi tadi. Daripada pagi tadi saya bercakap kepada anda tentang apa? Membaca azkar pagi. Okey, membaca azkar pagi akan melindungi kita. Okey, akan melindungi kita daripada apa? Daripada kita minta lindung kepada Allah daripada cederanya iman kita. Okey, cederanya iman kita, satu. And then saya cerita tentang wafatnya baginda Nabi, apa yang berlaku petang tadi Dan malam ni saya fokus kepada apa? Kemuncak kepada apa yang kita akan bincang pada malam ni. Kita nak bercakap tentang Imam Mahdi. Dan kepada anda yang biasa menonton, membaca tentang Abu Ya Asy'ari, kemudian Syekh Suhaimi yang saya mention pada petang tadi, okey, anda akan nampak kenapa saya nak cerita kepada anda siapa Imam Mahdi itu, supaya otak kita ni betul. Faham tak? Kita punya mindset ni jadi betul. Siapa yang faham tu? Okey, you all yang follow sejak daripada pagi tadi, you akan faham. Okey, you all yang follow daripada pagi tadi, 11 pagi tadi, sampai Zuhur, jam 2.30 petang sampai Asar kita berhenti, solat Asar, and then pukul 5 petang kita comeback balik sehingga jam 6.50 petang macam tu. Dan malam ni anda akan nampak sangat jelas. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Jadi itu adalah gambaran umum tentang Imam Mahdi yang kita ambil daripada buku Ashratus Sa'ah daripada Yusuf Al-Wabil. Okey, anda boleh carilah siapa pengarang tu. It's okay. Baik. Now, apa kata imam-imam zaman lampau? Apa kata imam-imam zaman lampau tentang Imam Mahdi ni? Okey. Siapa nak tahu? Okey, siapa nak tahu? Sebab kejelasan kita tentang Imam Mahdi akan menolak kita supaya tidak percaya kepada benda-benda karut. Itu point dia. Bila kita jelas dengan hadis, kita jelas dengan ayat Quran, kita akan boleh membezakan di antara al-haqqu wal batil. Kita akan boleh membezakan di antara hak dan batil. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kan, saya tertarik dengan apa yang Ibnu Katsir sebut. Okey, saya tertarik dengan apa yang Ibnu Katsir bagi tahu. Okey. Ibnu Katsir dalam kitab dia An-Nihayah fi al-Fitan wal Malahim. Okey, dalam kitab dia An-Nihayah fi al-Fitan wal Malahim, di mana Al-Imam Ibnu Katsir dia petik satu hadis. Okey,
Ibnu Katsir petik satu hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkenaan dengan hadis yang datang daripada Al-Imam At-Tirmizi, nombor hadisnya 2230. Okey. Di mana Ibnu Katsir kata, dunia tidak akan berlalu pergi sehinggalah bangsa Arab akan dikuasai oleh seorang lelaki dari kalangan ahli baitku yang namanya bersamaan dengan namaku. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, daripada hadis At-Tirmizi ini kita dapat satu tanda. Okey, kita dapat satu tanda. Apa tanda dia? Seakan-akan Nabi SAW daripada hadis Ibnu Mas'ud bagi tahu kepada kita, dunia Arab ni, okey, dunia Arab ni, tuan-tuan, Mesir bukan Arab Mesir bukan Arab. Anda kena faham tu. Dunia Arab. So Mesir cakap Arab. Okey, Mesir ni Arab ke bukan? Itu sebab anda kena baca sejarah Mesir. Mesir bukan Arab. Mereka berbahasa Arab. Sudan? Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi kan, seakan-akan Nabi nak bagi tahu akan sampai satu masa muncul satu orang lelaki dari kalangan susur galur keluarga Nabi SAW yang bernama sama macam Nabi, Muhammad bin Abdullah. Maka dialah yang akan memimpin ketika itu. Jadi itulah dia satu clue. Baik, itu pandangan Imam Ibn Katsir. Baik, kemudian tuan-tuan dan puan-puan, Al-Munawi bagi pandangan tentang hadis ni. Dia kata ada di kalangan orang Islam ni yang bernama golongan Rafidah. Okey, mereka bangkang dan mereka tolak. Okey, mereka bangkang dan mereka tolak berkenaan hal ini, bahawa Imam Mahdi ialah Imam Abu Al-Qasim. Okey, dan mereka cakaplah, ada bincang-bincang kat situ. Okey, yang mana golongan ini kata Imam Mahdi ialah Imam Abu Al-Qasim Muhammad Al-Hujjah Ibnu Al-Imam Abi Muhammad Al-Hasan Al-Khalis. Okey, right. Dan dialah Imam Mahdi yang dinantikan ketika itulah. Tapi the problem is, ketika dakwaan itu berlaku, tuan-tuan dan puan-puan, nama ayah yang mereka dakwa tu tak sama macam nama ayah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya muncul dalam zaman-zaman orang Islam ni, muncul ada orang yang mengaku dia Imam Mahdi. Faham tak? Okey, dia mengaku Imam Mahdi. Baik, selesai. Okey. Dan Al-Mubarak Furi menukilkan bahawa dalam hadis tadi menunjukkan bahawa bila datang lelaki tadi, lelaki itu akan menyebabkan bangsa Arab ni bersatu padu. Dan mereka akan menguasai seluruh umat manusia. Okey, dan ada banyaklah pandangan-pandangan tu. Okey, baik. Okey, saya pause dekat situ. Okey, baik. Jadi secara yang kita boleh faham pada malam ni,
bila bercakap tentang Imam Al-Mahdi, Imam Mahdi ni, tuan-tuan dan puan-puan, Imam Mahdi ni siapa? Imam Mahdi daripada hadis, namanya sama macam nama Nabi SAW, Muhammad bin Abdullah, dan datang daripada susu galur keluarga Nabi SAW. Itu jelas. Baik. Now, di kalangan para ulama, mereka mendetailkan tentang apa sifat Imam Mahdi ni. Okey, apa sifat Imam Mahdi? Baik. Saya tengok dekat sini, tuan-tuan dan puan-puan, ada beberapa sifat Imam Mahdi yang disenaraikan oleh para ulama. Satu, beliau merupakan seorang anak Adam. Benda pertama yang kita semua share. Kita ni semua cucu cicit Nabi Adam AS. Satu. Yang kedua, dahinya luas dan hidungnya mancung. Tuan-tuan, now cuba check. Dahi anda luas tak? Hidung anda mancung tak? Kalau tak ada elemen tu, lupakanlah, anda bukan. Boleh faham tak? Dahi luas, hidung mancung. Kalau anda punya hidung macam saya, lupakan. Maknanya, hidung sahaja dah gagal lah. Jadi lepas ni, kalau anda jumpa ada orang yang mengaku dia Imam Mahdi, anda mungkin tak menguasai hadis, anda mungkin tak pernah baca kitab-kitab tentang Imam Mahdi ni. Anda tengok hidung dia mancung tak? Kalau hidung mancung dia gagal, hidung penyek macam aku, okey, macam kita orang Melayu Jawa ni, so tak payahlah. Bab hidung pun dah gagal. Okey, katalah hidungnya memang mancung. Hidung mancung. Memang terpacak, gantung, hanger pun boleh. Okey, gantung hanger boleh. Betapa mancungnya hidung dia. Tapi dahi pula sempit. Bukan. Tapi hidung mancung, dahi pun luas, Allah. Kenalah. Anak Adam, dahi luas, hidung mancung. Baik, now kita akan pergi yang ketiga pula. Okey, kata para ulama, kedua-dua matanya bercelak. Alright. Yang keempat, wajahnya bercahaya seakan-akan beliau adalah bintang yang menyinar. Wajah bercahaya, bintang yang menyinar. Baik. Kemudian, kalau semua ni ada, celak pun ada, hidung mancung, dahinya luas, keturunan Adam, kemudian wajahnya bercahaya, macam sinar bintang. Now, tuan-tuan dan puan-puan, ini yang mungkin susah nak check. Apa dia? Di bahagian bahunya. Cuba anda check bahagian bahu anda. Okey, di bahagian bahunya ada tanda seperti yang terdapat pada bahu baginda Nabi SAW. Cuba cek bahu anda. Ada apa-apa tanda tak? Kalau panau tak termasuk. Kalau ketuat, tak termasuk. Kalau pada bahagian bahu tu ada kesan lekuk kena besi, tak termasuk. Tanda kenabian. Sama macam Nabi SAW, tanda kenabian. Tanda cucuk BCG pun tak termasuk. Daging lebih, tanda penuaan, ini semua tak termasuk. Boleh faham tak? Tanda injection COVID tak termasuk. Okey, jadi kan? Okey, so pada part itu, dekat bahu dia ada tanda kenabian tau. Sebagaimana Nabi SAW ada, Imam Mahdi pun ada. Okey, baik. Seterusnya, warna kulitnya
adalah warna orang Arab dan tubuh badannya seperti tubuh orang Israel. Boleh faham tak? Saya ulang balik, warna kulit macam orang Arab, warna kulit macam orang Arab, dan tubuh badannya seperti tubuh orang Israel. Alright. Dan umurnya 40 tahun ketika dia menjadi imam kepada orang Islam. 40 tahun. Dan ada riwayah yang menyebut 30 sehingga 40, in between, di antara 30 sampai 40. Dan ketika orang tu mendakwa dia Imam Mahdi, tengok IC dia berusia 50 tahun? No. Okey, kita ambil sifir-sifir yang mudah-mudah aja supaya kita faham. Okey, supaya kita faham. Okey, baik. Dan kata para ulama, akhlak Imam Mahdi ni menyerupai akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu satu pandangan. Okey, tengok IC lah kan, tengok IC. Kalau IC baru umur 29 tahun mengaku jadi Imam Mahdi, boleh faham tak apa? Kenapa para ulama senaraikan? Kenapa para ulama senaraikan tanda-tanda Imam Mahdi itu supaya kita ni jangan kena tipu. Supaya kita ni jangan kena tipu. Boleh faham tak? Supaya kita ni tak kena tipu. Bismillah. Okey, baik. Abu Nuaim dia bercakap tentang ciri-ciri dan tanda Imam Mahdi. Dengar betul-betul. Dia kata di bahagian bahunya ada tanda yang sama pada bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penting. Okey, penting tengok bahu. Satu. Dan beliau akan berkumpul bersama Nabi Isa alaihissalam dan akan bersolat di belakang Nabi Isa alaihissalam. Dalam kita punya kefahaman kita, Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran, Nabi Isa tidak disalibkan sehingga mati. Tetapi yang disalibkan itu syubbihalahu. Okey, Nabi Isa diangkat ke langit dan akan turun sebelum kiamat. Alright. Kemudian kata Abu Nuaim lagi, penduduk bumi akan merasa cukup pada zaman kekuasaannya dan banyak keberkatan daripada bumi sebagaimana yang saya sebut di awal tadi. Baik. Dan kata Abu Nuaim lagi, Imam Al-Mahdi akan menanam satu batang kayu di atas tanah yang kering, lalu ia akan menjadi hijau dan berdaun. Baik, selesai. Now, bila muncul kita faham benda-benda macam ni, tuan-tuan dan puan, bila kita faham tentang tanda-tanda, tentang hadisnya, now, tuan-tuan dan puan-puan, ramai orang bertanya-tanya, okey, bila dia nak muncul? Bila Imam Mahdi akan muncul? Okey, cuba anda komen macam tu. Okey, bila Imam Mahdi akan muncul? Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita buka kitab Al-Fitan wal Malahim, okey, Al-Fitan wal Malahim, Ibnu Katsir kata apa? Aku mengira bahawa keluarnya Imam Al-Mahdi berlaku sebelum turunnya Nabi Isa alaihissalam. Maknanya, sebelum Nabi Isa turun, Imam Mahdi akan muncul dulu. Berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, katanya Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam, lalu pemimpin mereka Al-Mahdi berkata, marilah solatlah mengimami kami. Lalu Isa berkata, tidak, sesungguhnya sebahagian kamu menjadi pemimpin atas sebahagian yang lain sebagaimana kemuliaan yang Allah berikan kepada umat ini. Hadis Muslim. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Syekh Al-Azim Al-Abadi, okey,
Dia kata, hadis-hadis ini telah datang riwayah daripada Bukhari, daripada Muslim yang menunjukkan dua perkara. Okey, baik. Apakah dia? Yang pertama, bahawa Isa alaihissalam akan turun daripada langit, maka orang yang memerintah urusan umat Islam ketika itu adalah seorang lelaki dari kalangan mereka. Maksudnya apa? Imam Mahdi lah. Baik. Yang kedua, Imam Mahdi hadir memimpin mereka untuk salat dan mengimamkan seluruh umat Islam. Ini adalah daripada permintaan Nabi Isa alaihissalam. Okey, sebagaimana hadis tadi. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi nak faham kita ni, bila Imam Mahdi turun, wallahu ta'ala a'lam. Tetapi yang kita percaya adalah Imam Mahdi akan turun sebelum Nabi Isa alaihissalam. Dapat? Clear? Adakah you all yang menonton daripada pagi tadi sampai malam ni, anda macam dapat sesuatu? Bila, pukul berapa, jam berapa, tak payah tanya. Tak payah tanya. Wallahu ta'ala alam, kita pun tak tahu. Tetapi sepanjang zaman akan ada orang mendakwa Fulan bin Fulan Imam Mahdi. Ini masalah dia. You faham tak? Okey, baik. Jadi, okey, maknanya dari segi masanya wallahu ta'ala alam, tetapi ia berlaku sebelum turunnya Nabi Isa alaihissalam daripada langit. Jelas. Jangan tanya jam berapa, pukul berapa. Okey? Tahunnya bila, tarikhnya bila, tak tahu. Wallahu ta'ala alam, tak tahu. Jadi makna kata kalau ada orang dakwa dia Imam Mahdi, kita tenang-tenang je. Okey, kita tenang-tenang je. Okey, tenang-tenang je. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan. Now, kita nak tahu pula, okey, tempat keluar Imam Mahdi. Tempat keluar Imam Mahdi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Ada hadis daripada Thauban radhiyallahu ta'ala anhu. Okey, hadis ini datang daripada riwayat Ibnu Majah. Okey, hadis bernombor 4084. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, Imam Mahdi akan keluar daripada timur. Imam Mahdi akan keluar daripada timur. Baik. Okey, saya bacakan terjemahan hadis ya. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, ada 3 orang yang akan saling membunuh di sisi simpanan kamu. Mereka semua adalah putera khalifah. Kemudian, ia tidak akan kembali kepada salah seorang daripada mereka. Akhirnya muncullah bendera-bendera hitam dari arah timur. Lalu mereka akan memerangi kamu dengan peperangan yang tidak pernah dilakukan oleh satu kaum pun. Lalu baginda menuturkan sesuatu yang tidak aku fahami. Kemudian bersabda, jika kamu melihatnya, maka bai'ahlah dia, walaupun dengan merangkak di atas salji, kerana sesungguhnya dia ialah Khalifah Allah Al-Mahdi. Agak-agak tuan-tuan faham tak hadis tu? Sekejap. Sekejap. Bagi you all yang join sejak daripada pagi tadi, jam 11.30 pagi, sampai kepada asar tadi, ada kemungkinan you all dapat tangkap. Baik. Tuan-tuan, jangan ulas apa-apa lagi. Saya nak bacakan apa pandangan Ibnu Kathir. Okey, kata Ibnu Kathir, yang dimaksudkan dengan simpanan pada lafaz hadis itu ialah simpanan Kaabah. Okey, dalam hadis Nabi kata ada 3 orang yang akan saling membunuh di sisi simpanan kamu.
simpanan tu apa? Kata Ibnu Katsir, lafaz simpanan itu bermaksud simpanan Kaabah. 3 putera-putera khalifah akan saling berbunuhan. Saling berbunuhan di sisinya, di sisi Kaabah tu, untuk merebutkan hingga tiba akhir zaman. Maka keluarlah Al-Mahdi dan beliau datang dari arah timur. Beliau didokong oleh orang-orang dari timur yang menolongnya menegakkan kekuasaannya, memperkuatkan sendi-sendinya, dan bendera mereka ketika itu juga berwarna hitam. Bendera berwarna hitam. Yang ni t-shirt hitam. Tak jadi. Mereka ni bawa bendera hitam yang melambangkan ketenangan, sebagaimana bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ia juga berwarna hitam dengan sebutan Al-Uqab. Dia akan dibai'ah di Masjidil Haram, berhampiran Kaabah, sebagaimana diisyaratkan oleh sebahagian hadis. Tuan-tuan, agak-agak dah sampai tak masa tu? Tak tahu kita. Tak tahu kita habiskan PhD dulu. Habiskan master. Kerja sungguh-sungguh. Jadi orang cerdik. Kenapa nak sibuk-sibuk cari bendera hitam? Tenang sekejap. Tuan-tuan, agak-agak dapat tak poin tu? Sabar sekejap. Okey. Namun demikian, Imam Mahdi, kata Ibnu Katsir, akan muncul daripada arah timur dan bukan daripada Gua Samira. Okey, seperti mana yang disangkakan oleh Syiah Rafidah. Okey, Syiah Rafidah kata Imam Mahdi muncul daripada Gua Samira. Tapi itu tak betul. Itu dakwaan Syiah Rafidah. Okey, mereka menunggu sehingga sekarang. Sedangkan sangkaan golongan Rafidah tersebut hanyalah mimpi je. Mereka salah. Okey? Dan sangkaan itu tidak sama sekali datang daripada Al-Quran mahupun sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, setakat data yang saya sebut tadi, adakah anda dapat satu set kefahaman malam ni? Kalau ada mana-mana orang datang dakwa pemimpin kami ni Mahdi Al-Muntazar, agak-agak kita percaya tak? Tuan-tuan, berdasarkan hadis ni, kita kata tak apalah, engkau seoranglah percaya. Aku minta maaf. Aku habiskan PhD aku jadi pensyarah sungguh-sungguh, aku jadi cikgu sungguh-sungguh, aku jadi engineer sungguh-sungguh, aku mungkin nak bagi khidmat kepada masyarakat. Engkau seorang-seorang tak apalah. Tuan-tuan, penting tak belajar tentang hadis ni? Penting tak tahu tentang maklumat ni? Penting tak? Tuan-tuan, penting. Kita duk sibuk cari siapa Imam Mahdi, nak tunggu dekat bucu mana, nak buat lagu apa. Tuan-tuan, ini semua karut. Ini semua karut. Seawal hidung mancung dengan dahi lebar tak cukup. Kulit pula tak sama macam orang Arab. Badan tak sama macam Bani Israel. Tuan-tuan, Masya Allah, Tabarakallah. Okey, dan ulama bincang tempoh pemerintahan dia whatsoever lah. Baik. Jadi kan, setakat tuan dah boleh faham tak? Tuan-tuan, setakat tu boleh faham tak?
Okey, baik. Jadi kan, saya tak nak detailkan pada malam ni, tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi yang kita boleh faham pada malam ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia tak mudah untuk mendakwa Fulan bin Fulan Imam Mahdi. Tuan-tuan, tak semudah itu mendakwa Fulan bin Fulan Imam Mahdi. Okey, sebab hadis tak menyatakan Imam Mahdi itu pernah muncul, kemudian mati dan muncul semula. Wallahu ta'ala alam, tak ada. Baik. Rupa-rupanya ada perbezaan di antara Imam Mahdi yang dipercayai dalam golongan ahli sunnah wal jamaah compared dengan Syiah. Adakah saya perlu hurai itu malam ni? Okey. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian. Saya berhenti setakat tu dulu. Baik. Now, daripada pagi tadi, tuan-tuan dan puan-puan, kita sembang-sembang macam ni kan? Kita sembang-sembang macam ni daripada pagi tadi. Okey? Saya bercakap tentang azkar pada waktu pagi. Kenapa penting baca? Okey, dan kepada anda yang baru join, okey, saya suka nak bagi tahu, kita live di sini setiap pagi. 6.45 pagi sehingga jam 9 pagi. Cuma timing mula tu ada hari lewat sikit. Okey, ada hari kita lewat sikit. Kenapa lewat sikit? Sebab saya tak boleh kawal imam dekat masjid. Okey, saya tak boleh kawal imam dekat masjid satu. Jadi, saya jemput anda yang join pada malam ini sejak daripada pagi tadi, Zuhur, Asar dan malam ni saya jemput anda. Jom sama-sama kami. Kita baiki amalan kita. Salah satunya adalah kita membaca kalimat-kalimat bacaan zikir yang pernah dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapat? Supaya kita tak terpedaya dengan orang yang menunggang agama. Allahu Akbar. Umat pada hari ini parah. Kerana apa? Kerana orang ada yang mengambil kesempatan atas nama agama. Mengambil kesempatan atas kelemahan, kejahilan, kebodohan orang lain. Wal'iyazu billahi min dhalik. Tuan-tuan, hati-hati. Jadi, cara nak selamatkan diri, apa dia? Kita baca kalimat-kalimat yang telah disemak oleh para ulama hadis seperti Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, okey, An-Nasai, Ibnu Sunni. Kita gunakan, kita ambil, belajar, baca bacaan kalimat yang Nabi pernah baca, supaya apa? Supaya kita ini selamat, terutamanya akidah kita. Dapat? Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal, semoga kita ni diambil oleh Allah Azza wa Jal dalam keadaan iman kita, syahadah kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapat? Jelas? Clear? Bagus. Alright. So itu yang pertama. Okey. Kemudian, okey, saya bercakap kepada anda tentang apa? Tentang Syekh Suhaimi. Okey, saya bercakap kepada anda tentang Syekh Suhaimi. Siapa Syekh Suhaimi? Telah saya terangkan, telah saya explain kepada anda tentang buku yang ditulis oleh Buya Hamka dan beberapa buah buku. Cuma, jika anda nak tahu,
wallahu ta'ala a'lam, anda boleh semak ini, tuan-tuan dan puan-puan, ada dakwaan yang menyatakan bahawa Syekh Suhaimi yang telah mati itu dikatakan ghaib dan akan kembali ke muka bumi ini menjadi Imam Mahdi. Jadi anda rasa macam mana? Jadi anda rasa macam mana? Satu. Dan dakwaan yang sama juga kita dapat tahu daripada lagu, daripada percakapan, mengatakan bahawa Abuya Asy'ari juga begitu sifatnya. Dikatakan begitu. Tidak mati, tetapi ghaib. Dan akan kembali sebagai Al-Mahdi. Soalan saya kepada anda, bila saya baca hadis tadi, saya baca ciri-ciri dia akan muncul daripada mana, tuan-tuan dan puan-puan, ada tak kemungkinan itu berlaku kepada Syekh Suhaimi dan Abuya Asy'ari? Satu nama pun dah lain. Cuba you all fikir dengan otak you all. Nama pun dah lain, nama pun dah gagal. Yang Nabi sebut Muhammad bin Abdullah, sama nama macam Nabi. Sekarang ni nama dah salah. Suhaimi, macam mana Suhaimi bertukar jadi Muhammad bin Abdullah? Dah tak boleh dah. Nama pun dah lain. Faham tak? Itu poin saya sebenarnya. You all faham tak tu? You all faham tak? Nama pun dah salah. Seawal nama pun salah. Tuan-tuan, ada orang cakap, dia kata, jangan samakan Al-Arkam dengan GISB. Al-Arkam lain, GISB ni business, it's totally business. Wallahu ta'ala a'lam. Kita pun tak tahulah. Tak apalah, kalau tak sama tak apa. Okey, ada orang cakap panggilan dia Suhaimi. Okey, jadi Masya Allah tabarakallah, kita biarkan pihak berwajib selesaikan cabaran itu. Boleh faham tak? Jelas tak? Clear tak? Okey, baik. Jadi kan pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan, adakah macam anda dapat sesuatu? Adakah anda dapat sesuatu? Okey, adakah anda macam belajar sesuatu pada malam ni? Okey, baik. Jadi kan, kenapa kita bincang tentang GISB ni, tuan-tuan dan puan-puan? Kenapa kita bincang tentang GISB sejak daripada pagi tadi? Sejak daripada pagi tadi, hanya satu tujuan. Okey, hanya satu tujuan. Dan kepada anda yang belum follow, okey, anda boleh follow. Okey, anda boleh follow channel Dr. Rocket ni, sebab kita bersiaran setiap pagi. Setiap pagi jam 6.45 pagi, kita bantu anda belajar berkenaan dengan apakah bacaan yang dibaca oleh Nabi SAW berdasarkan hadis. Jom join. Supaya bila kita live, anda akan dapat notification. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi pada malam ini kita mengharapkan, okey, sebab kita mengharapkan apa? Kita mengharapkan anda akan belajar sesuatu. Anda akan belajar sesuatu. Okey? Tak mudah untuk kita mendakwa Fulan bin Fulan Imam Mahdi. Tak semudah itu. Tuan-tuan, tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Dan tidak pelik. Akhir zaman ini akan ada orang yang nak dia dihargai, nak dia diangkat. Dan caranya mudah. Bagi tahu, saya ni keturunan Nabi SAW. Itu cara paling mudah. Mendakwa keturunan Nabi cara paling mudah. Untuk mendapat sokongan, untuk mendapat
sesuatu habuan, itu cara paling mudah. Tuan-tuan, berhati-hatilah dalam hidup. Berhati-hatilah dalam hidup. Semoga Allah Ta'ala pelihara kita, keluarga kita, rakan-rakan kita, saudara mara kita, adik-beradik kita daripada fitnah akhir zaman. Sebab itu kita memperjuangkan dekat sini. Kita memperjuangkan apa? Kita nak orang Malaysia ni jadi orang cerdik. Belajar jadi orang cerdik. Sebab syaitan benci orang cerdik. Syaitan suka orang jahil. Iblis suka orang jahil. Tuan-tuan, jadi orang cerdik. Jadi orang cerdik. Tambah ilmu. Suka belajar. Cari ilmu. Tuan-tuan, jadi orang berilmu. Okey, adakah anda dapat belajar sesuatu pada malam ini? Okey, adakah anda dapat belajar sesuatu pada malam ini? Bagus. Okey, kenapa kita perjuangkan apa yang kita perjuangkan? Sebab, tuan-tuan dan puan-puan, akhir zaman ni fitnah dia macam-macam. Sebelum Dajjal yang betul muncul, akan muncul puluhan Dajjal sebelumnya. Allah musta'an. Allah musta'an. Tuan-tuan, minta lindung daripada Allah Azza wa Jal. Minta lindung. Okey? Okey, that's why saya jemput anda, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, jumpa saya esok pagi. Okey, jumpa saya esok pagi insya-Allah. Di sini kita belajar membaca bacaan-bacaan kalimat yang pernah dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita belajar protect diri kita daripada sesiapa sahaja yang ada berniat buruk kepada kita. Okey? Dan berita gembira untuk anda. Okey, terima kasih kepada tim yang remind saya. Minggu depan, hari Sabtu, kita akan ada mulakan kuliah subuh. Pada hari Sabtu, tuan-tuan dan puan-puan, minggu depan pada hari Sabtu, kita akan mula ada kuliah subuh. Okey, kita akan ada mulakan kuliah subuh kita. Dan kita nak bacakan apa? Kita nak bacakan satu buku yang bertajuk Motivasi Gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita nak mula baca sebuah buku yang bertajuk Motivasi Gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dia tak ada cara lain dalam hidup, tak ada cara lain nak selamat tuan-tuan dan puan-puan, belajar. Tuan-tuan, ramai orang bersungguh-sungguh nak betulkan tajwid, nak betulkan makhraj, tak salah. Memang langsung tak salah. Bismillah. Langsung tak salah. Teruskan. Betulkan makhraj, betulkan sebutan, betul. Memang agama suruh. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kita jangan hanya belajar makhraj, betulkan sebutan, dengung dan seumpama dengannya. Yang lebih penting adalah, tuan-tuan dan puan-puan, yang lebih penting, kita berusaha memahami Al-Quran dan memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Itu lebih penting. Jadi, dengan buku Motivasi Gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berharap kita akan buka sesuatu untuk anda. Dan macam mana anda nak masuk kuliah subuh tu? Bagaimana anda nak masuk kuliah subuh tu? Tuan-tuan dan puan-puan, anda tunggu esok. Okey, anda tunggu esok. Boleh? Tuan-tuan dan puan-puan, anda tunggu esok. Okey, di mana, tuan-tuan dan puan-puan,
Masya Allah, tabarakallah, tuan-tuan dan puan-puan, kita berusaha untuk bantu. Okey, setiap pagi dengan membaca azkar di sini, dan kita nak bantu anda memahami. Memahami. Tuan-tuan kena faham. Itu sebab saya ulang balik. Ketika zaman Nabi SAW, anda boleh baca hadis. Ketika zaman Nabi SAW, bila ada orang datang jumpa Nabi mengadu, dizalimi oleh orang lain. Dan Nabi pakai topi apa? Judge, qadi, hakim. Dan Nabi mendengar, okey, mendengar apa dia? Mendengar perkataan-perkataan. Nabi mendengar hujah. Setelah A dan B bagi hujah, dan kita faham ada orang, Masya Allah, cakapnya pandai. Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi mendengar hujah. Setelah selesai mendengar hujah, maka Nabi jatuhkan hukuman. Dan Nabi bagi ingatan, Nabi bagi peringatan. Nabi kata, yang bersalah, tapi saya lepaskan kerana engkau pandai berhujah, takutlah kalau engkau sedang makan daripada bahagian api neraka. Maknanya apa, tuan-tuan dan puan-puan? Nabi SAW bersifat bashar. Nabi ni bashar, seperti kita. Cuma Nabi dapat wahyu dan Nabi mendengar hujah, jatuhkan hukuman. Bukan Nabi tengok orang tu, Nabi tengok, aku rasa engkau ni salah ni. Tak semudah itu. Kalau itulah keadaan penghukuman dalam agama, tuan-tuan, kita takkan ada mahkamah syariah. Kita takkan ada mahkamah syariah. Boleh faham tak? Kita takkan ada mahkamah syariah. Jadi itulah yang kita akan belajar, insya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan, dalam kuliah subuh kita. Okey, dan pada malam ni, tuan-tuan dan puan-puan, anda mungkin boleh bawa balik lah. Anda mungkin boleh catatkan. Anda mungkin boleh bawa balik, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kenapa kita nak bantu anda dengan buku motivasi gaya Rasulullah SAW? Baik, tuan-tuan dan puan-puan, cuba anda dengar betul-betul. Apa dia? Tuan-tuan dan puan-puan, ramai manusia mudah termotivasi. Ramai manusia mudah termotivasi. Keadaan manusia macam tu, kita mudah termotivasi. Okey, kita mudah termotivasi. Tetapi tak ramai manusia yang teristiqamah. Teristiqamah. Tuan-tuan, termotivasi senang. Termotivasi. Tapi untuk menjadi istiqamah, perlukan ilmu. Dan teristiqamah itu menjadi tabiat. Menjadi tabiat. Seperti apa? Tabiat ulang alik masjid. Tabiat jadi orang baik. Tabiat tahan lidah, tahan mulut daripada mencaci orang. Tahan mulut daripada fitnah. Tahan mulut daripada apa? Berkata dusta. Tuan-tuan dan puan-puan, istiqamah menuntut ilmu, belajar sehingga PhD. Tuan-tuan, tak mudah. Dia tak mudah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, dan seterusnya adalah kecintaan kepada Nabi SAW adalah iman. Cintakan Nabi ni iman. Iman itu menjadi benar hanya dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Tuan-tuan, mana mungkin, tuan-tuan, mana mungkin agama itu datang kerana guru kita berjumpa dengan Nabi SAW secara terus, langsung. Mana mungkin? Kalaulah guru kita boleh berbicara dengan Nabi SAW, banyak problem selesai.
Allah musta'an. Okey, sebab itulah Al-Imam Al-Bukhari menghabiskan hidupnya untuk khidmat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim pun sama. Baik. Dan apa yang saya sebut tadi dicatatkan dalam buku Motivasi Gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam edisi baru. Okey? Dicatatkan dalam buku Motivasi Gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam edisi baru. Macam. Jadi ayuh, kalau anda nak sama-sama belajar dalam kuliah subuh, alright, yang kita memang buat untuk pembeli buku ni, anda boleh jumpa kita esok. So anda boleh follow. Okey, anda boleh follow brand ini. Okey, bukan follow saya, anda boleh follow brand ini. Okey, supaya anda yang mendengar sejak daripada pagi tadi, okey, 11 pagi tadi, 11 suku pagi tadi. Okey. Okey. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, anda yang bersama saya sejak daripada pagi tadi sehingga malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, saya jemput anda. Jumpa esok pagi, tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak bersama dengan anda insya-Allah mempelajari tentang motivasi gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey? So itu sahaja malam ni. Terima kasih banyak. Harapnya anda dapat faham jelas. Jangan tertipu dengan dakwaan Fulan bin Fulan adalah Imam Mahdi. Tuan-tuan, jangan tertipu. Jangan terpengaruh. Mudah-mudah kita kata orang itu Imam Mahdi. Tuan-tuan, dia tak semudah itu. Okey, ia tidak semudah itu. Tuan-tuan, dengar boleh, percaya jangan. Saya ulang balik. Dengar boleh, percaya jangan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak pernah menyembah Muhammad. Tuan-tuan, iman kita apa? Kita tidak menyembah para anbiya. Kita menyembah Allah. Tetaplah menyembah Allah Azza wa Jal. Okey, tetaplah menyembah Allah Azza wa Jal. Semua keadaan. Meminta, memohon kepada Allah Azza wa Jal dengan menyebut kalimat nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta kepada Allah Azza wa Jal. Okey, so itu sahaja malam ni. Tuan-tuan dan puan-puan yang belum follow, anda boleh follow. Okey, kita tidak menyembah Muhammad. Kita menyembah Allah Azza wa Jal. Dan anda bayangkan yang saya utarakan tengah hari tadi, tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan, ni tak berlaku ya, cuba just bayangkan. Bayangkan kalau kita ada gambar Nabi. Cuba anda bayangkan. Apakah yang akan berlaku? Okey, terima kasih yang bagi topi. Cuba anda bayangkan. Kalau kita semua ni ada gambar Nabi, agak-agak apa jadi? Cuba anda just bayangkan kalau kita ada gambar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tak ada gambar Nabi pun dah jadi macam-macam. Tuan-tuan, bayangkan, saya cuma anda fikir. Tak ada gambar Nabi pun dah jadi macam-macam. Bayangkan kalau ada gambar Nabi. Dia macam ni tau. Para sahabat Nabi hari itu, mereka tengok Nabi, mereka tak sembah Nabi. Mereka faham Nabi manusia. Ni kita ni. Termasuk saya. Ada kemungkinan lah, saya ingat ada kemungkinan. Kita lupa nak minta kepada Allah. Satu. Dan kalau kita pergi lebih dahsyat, bayangkan,
jika kita ada gambar Allah Azza wa Jal, agak-agak apa jadi? Agak-agak apa jadi? Kita mungkin atas sebab Allah, kita duk fokus gambar tu aja. Kita asyik fokus gambar tu. Dan terlupa Allah itu ada. You faham tak apa yang saya maksudkan? You faham tak apa yang saya maksudkan? Itulah hikmah dia. Itulah hikmah dia kenapa. Tuan-tuan, kalau kita nak kata para sahabat hari itu tak ada kemahiran mengukir. Mana mungkin? Ketika itu mereka boleh mengukir berhala-berhala kan? Mereka boleh mengukir berhala-berhala kan? Dan mereka tak mengukir patung Nabi SAW. Tidak, tak ada. Sebab tak semua orang boleh kawal diri. Sebab tidak semua orang boleh kawal diri. Okey, tak semua orang boleh kawal diri. Dan mungkin itulah hikmahnya Allah stopkan. Tidak ada gambar Nabi, apalagi Allah Azza wa Jal. Tetapi Allah simpan yaumul akhirat dekat syurga nanti. Allah simpan dekat syurga nanti. Tuan-tuan, bukan gambar Nabi, gambar Tok Guru kita pun jam dah. Sebelum kau berdoa, sebelum kau berdoa, bayangkan gambar guru kau. Bayangkan wajah guru kau. Apa benda ni? Nak minta-minta dekat Allah. Kenapa nak minta melalui guru kau? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mintalah kepada Allah. Solatlah malam. Berdoalah ketika sujud. Mintalah kepada Allah Azza wa Jal. Ni semua dipanggil apa? Sadduz Zari'ah. Sadduz Zari'ah. Apa dia? Sadduz Zari'ah. Dapat? Okey, so jumpa esok insya-Allah. Tuan-tuan, mintalah kepada Allah. Syukurlah kita dia tak ada gambar Nabi kan. Kalau ada tak tahulah, saya pun pening lah. Tak boleh kawal kita ni, la ilaha illallah. Sampai terlupa yang Nabi itu manusia macam kita. Diberikan wahyu. Itu beza dia. Okey? So, tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa jumpa saya esok pagi. Dan insya-Allah minggu depan pada hari Sabtu kita akan ada mulakan kuliah subuh kita. Dan kita pakai buku apa? Kita pakai buku Motivasi Gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang boleh join? Semua orang boleh join. Okey, semua orang boleh join dengan syarat. Dengan syarat apa? Anda ambil kunci dia, anda ada buku tu. Itu je. Okey, sebab kita nak anda belajar ada buku. Okey, kita nak anda belajar tu ada buku. Okey? Anda belajar tu ada buku. Dan esok insya-Allah kita akan ada launching. Okey, esok kita akan ada launching. Launching apa? Kita akan launch. Okey, anda boleh sama-sama order untuk memiliki buku Motivasi Gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey? So jumpa esok pagi insya-Allah. Zikir pagi. Terima kasih banyak. Tuhan jaga anda. Okey, Allah jaga anda. Allah Taala pelihara anda. Okey? Tidak ada kuasa melainkan Allah Azza wa Jal. Tuan-tuan, tidak ada kuasa melainkan Allah Azza wa Jal. Sembahlah Allah. Merayulah kepada Allah, mintalah kepada Allah, mohonlah kepada Allah, bukan minta kepada guru anda. Okey, itu sahaja. Jumpa esok pagi insya-Allah. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kepada anda yang join sejak pagi tadi dan hari ini kita ada live non-stop back to back sejak jam 11 pagi tadi dan sehingga sekarang. Jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow. Bye-bye.